Okay, ambil Aziz Ismail belum lagi ya? Aziz Ismail belum. Azizul. Azizul. Belum. Cikgu Muhammad Imran. Ya, ada sir. Okey, terima kasih. Khairi Azwar. Khairi Azwar. Belum. Khairi Nisa. Macam mana tadi? Okey, Khairi Nisa. Ada sir. Okey, Muhammad Adli, Muhammad Abbas. Okey, Azrin Jitaruddin. Ada sir. Okey, terima kasih. Ihsan Hisham. Ada sir, ada. Okey, terima kasih. Faris Farhan. Ada sir, ada. Okey, terima kasih. Saiful Rizal. Ada sir, ada. Okey, terima kasih. Aimal Fikri. Belum lagi. Aiman Marwi. Oh, Aiman Fikri ada mic problem. Okey, tak nampak. Aiman Marwi tak ada. Aiman Azhar. Belum. Aiman Fauzi. Yes, ada. Okey, Aiman Fauzi. Aizat Razali. Ada sir, ada. Okey, terima kasih. Amirin Haikal. Ada sir, ada. Okey, Hamzah Syahmi. Belum. Tapi hari dah buka tu. Daniel Ilyas. Saya. Okey. Daniel Fitri. Saya. Okey, Daniel Hafiz. Okey, yang motor ke? Angin. Daniel Ahmad Kamal. Daniel Ahmad Kamal. Tak ada ni. Izzat Syahmi. Tak ada. Hamizan. Mana ke Hamizan? Ikmal Fitri. Saya. Okey, Ikmal Fitri, terima kasih. Izhar Zahari. Ada sir. Mana? Okey, cantik. Khairul Anwar. Ada sir, ada. Okey, terima kasih. Ada sir ke? Nazmi Rosli. Ada sir, ada. Okey, Nazmi Syarul Nizam. Oh, Nazmi Syahrul Nizam. Ada, Nazmi Syahrul Nizam ada. Mana muka? Mic problem ke apa? Tengah draft Khairi Azwar. Sir. Habis ni tu kau dah mak saya pula dia. Okey. Baik ya. Sekarang
Tadi Kak Razwa, you dah respon belum ni? Oh belum, okay. Kak Razwa Zuha. Dia orang. Okay, Kak Razwa, Kari Azwa okay dah. Nur Afiq. Ada sir, ada. Okay. Sazwan Aslan. Saya tu. Okay, terima kasih. Zamani Amni. Saya. Okay. Zamani Amni. Najihah. Ada sir. Okay, Najihah. Syafiq Aiman. Saya sir. Okay. Wan Muhammad Arif. Wan Muhammad Arif. Jom. Zul Nazmi. Kejap Abdul Rahman. Zul Nazmi belum Daniel Ahmad Kamal dah masuk. Daniel Ahmad Kamal. Ada sir. Okey, Izzat Syami dah masuk. Belum. Okey, tadi siapa ni? Ahmad Abdul Rahman. Yang dah masuk Abdul Rahman Ismail. Give. Hamzah. Aremeza ni Hamzah Kilin. Ya, saya Hamzah. Okey. Kia 34 orang baru. Tapi rekod saya ikutkan kau 34 6 orang lah. Tapi ada 9 orang ni. Siapa pergi attendance? Belum pergi. Abdul Hadi dah masuk Abdul Hadi. Dah ada. Okey dah. Jadi. Abdul Wafi dah. Abdul Wafi. Dah sir, saya. Okey. Amir Azizi. Belum. Saya sir. Mana. Okey. Okey, yang lain tu nanti follow up balik mana. Ada 6 orang Okey, pertama sekali alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Okay, alhamdulillah, pertama-tamanya kita merapatkan syukur kepada Allah kerana diberi peluang dan ruang untuk pagi ni untuk kita berjumpa. Pertama sekali mohon maaf lah. Untuk minggu ni saya tak buat lab sebab you nak fokus untuk you submit lab 1 and lab 2 for this week. Dan saya pada sesi interview lain pada hari Selasa. Sebab tu saya arrange balik lah jadual. So sebab tu saya buat kelas hari Khamis ni lah. So untuk hari ni target kita kalau sempat kita masuk BJT lah. And hopefully video kelas saya tu membantu anda untuk memahami lah bagaimana. Itu just pengenalan BJT. Cuma hari ni ada 2 benda kot yang saya kena highlight lah untuk kita punya discussion. Sebab orang kata sebab hari ni kita cuba complete our discussion regarding on chapter 2, focusing on power regulator. So hopefully bila sebut power regulator, apa tu power regulator, you dah boleh imagine lah. Sebab untuk hari ni tu kita punya main
Okey, kejap saya akan share. Okey, dah nampak saya? Boleh sir, boleh. Okey. Okey, yang lepas saya rasa kita stop sampai layan Zina Dayat. So itu yang lepas lah, kita dah discuss. Dan kalau izinkan saya, hopefully untuk Dayat Zina, saya rasa untuk last class saya tengok balik kat mana saya punya note. Okay, ni Dayat Zina. Ni yang last class last class. Hopefully ini 3 karakteristik untuk Dayat Zina. So hari ni kita complete dulu tentang Dayat Zina. Lepas tu sebab kalau ikutkan kita punya ni, kalau ikut kefahaman ni you boleh nampak lah bila V in greater than VZ, so V out equal to VZ. Hopefully ni yang you boleh highlight lah ni ni. So tu yang lepas. Then second V in, bila VZ greater than V in, so V in akan jadi equal to V out. And the last, bila V in still greater than less than VZ but less than VD, so V out akan jadi negative VD. Tu yang lepas lah. So discussion ni kita akan guna pakai untuk this lesson. Sebab apa? Untuk ni ini kita punya modul. Okey, ini yang kita punya complete set of power supply regulator. So hopefully dalam you punya BMI tolonglah benda ni dah ada rangka blok ni 1, 2, 3, 4, 5 ni dah ada dalam kepala. TRFR, transformer, rectifier, filter, regulator. Yang the last load lah. Load tak hafal kot. Load memang paling confirm, paling hujung. Sebab saya kata TRFR. So TRFR. So transformer, rectifier, filter and regulator. Okey, lepas kita dah fokus tentang dua benda ni, clipper and clamper. Okay, lepas lah. So hari ni kita go through tentang dua benda ni, iaitu diode Zener. Diode Zener kat sini lah. And filter. And hari ni kapasitan, ataupun dipanggil filter. Filter kapasitan So fokus hari ni dua benda ni. Hopefully habis sesi ni dua benda ni please clear. Hopefully saya cuba bantu anda lah. Sebab tu pagi tadi saya share something supaya memudahkan kefahaman saya dan anda jugalah. Okey, boleh? Jadi kalau ikut lepas, okey, kalau tengok masa ni ni kita punya blok, iaitu kita ada transformer, kita ada rectifier, dan kita ada filter, dan kita ada regulator. And the last load lah, for sure. Cuma apa yang nampak, okey, ini AC. Okey, kita starting dengan AC dan kita final up dengan DC. Okey, DC senang. DC tak ada masalah. Maksud dia sebab apa, DC final output kita memang 5 volt. Betul? 5 volt lah. Tu senang sikit lah. Tapi akan ada apa ni, jadi tricky dekat AC. Sebab DC memang fix 5 volt, 10 volt, 12 volt, 12 volt sampailah habis bateri ke, kita switch off ke,
So tak ada isu. Tapi di AC, AC yang akan ada beberapa part yang kat sini saya lepas highlight lah. Sebab nilai dia berubah, sentiasa berubah. Betul 0, 1, 2, 3, 4, 5, kalau 2 tu 40, mungkin 0, 10, 20 sampai 2 tu 40. Sampailah turun. Okay, kat sini ada part yang you kena aware lah. Kebiasaannya kat Malaysia ni kita guna pakai kat soket power supply kat rumah. Kat rumah dia soket power supply kan. Kat rumah. So soket tu actually adalah 240 watt RMS. Watt RMS. So saya rasa dah ada penerangan tentang RMS ni, khususnya tentang mesin ni. Dan saya share yang pagi tadi tu supaya awak boleh nampak lah. Dan ada juga, sebab bila dia berubah, terlampau banyak nilai yang you kena, terlampau banyak nilai ataupun terlampau banyak komponen bagi AC. Kalau DC senang. Kalau DC ni mana pun kan. Kalau DC ni memang satu je fix ni. Inilah nilai dia. Tak ada apa-apa. Tapi kalau AC dia ada V peak. Ni peak. Dia ada V peak to peak. Peak to peak. Dia ada V RMS. Selalunya atas sikit kat sini. Dan dia ada V average. Average tengah-tengah. Ada nak masuk. Bila orang nak masuk ni saya kena keluar. Kalau tidak tak dapat masuk. Siapa nak masuk? Okey. Kalau DC just one number, iaitu VDC lah. Itu saja. Cuma sekarang apa yang kita punya consideration ataupun pertimbangan, ingat kita nak tukar daripada AC ke DC. AC ke DC. So kat situ ada beberapa proses. Starting dengan transformer, selalunya transformer ni tugasnya dia downgrade ataupun dia step down dia punya voltage. The first, masuk rectifier, dia akan rectify, dia akan buang rectify. Nama ada clipper atau clamper tu atau tulang lah. Lepas rectifier ada dia keluar filter. Okay, filter dah start macam ni. Dia dah start macam ni. So asal dia macam ni, dia dah jadi macam ni. So sebenarnya ni dia punya graf asal lah. Itu graf asal dia. Dan macam mana dia buat, kat situ kita nak tengok lah. Dan the last, kita ada regulator. Dia akan terus fix sama macam VDC. Okay, boleh? Ingat ada 4 ni. Ada 4 parameter yang you kena aware. So yang pagi tadi tu saya sharing apa kaitan antara VRMS dengan V peak ataupun V peak, peak to peak. Dan kebiasaan dekat rumah 240 volt tu adalah nilai VRMS, bukan peak to peak. Hopefully itu you all kena clear. Itu bukan nilai peak kat sini. Ini bukan 240. Bukan. So maksud dia lagi tinggi lah. So formulanya boleh tengok kat saya. So kat situ yang part yang saya nak highlight lah, yang you all kena aware untuk VRMS. Ada kaitan kenapa saya benda ni. Nanti kita akan tengok pada part filter. Sebab kita kalau DC senang, kita ada satu number je. Tapi nak lalu block ni, start daripada AC, dia jump to rectifier, dia jump to filter, dia jump regulator. Sebab ini AC, ini DC. So macam mana? Sebab DC ada satu parameter saja. Dia fix. Senang.
Tapi AC ni ada repeat, ada nilai berubah-ubah. So apa consideration nilai yang kita nak guna pakai untuk kita kira kita punya circuit. Nah, kat situlah saya highlightkan benda ni lah. Okay, boleh faham? Masih berada dalam kelas saya? Kena tanya sebab saya tak nampak. Boleh. Okay. Proses semua. Okay, thank you. So kat situ kena ada kesinambungan lah. Ya, takkan itik dengan ayam nak cakap bahasa, kalau cakap bahasa itik dulu tak faham. Itik je lah faham. Kalau cakap bahasa ayam, itik pun tak faham. So kena ada synchronize ataupun ada satu bahasa standard yang memudahkan dua-dua boleh faham. Ya, AC dengan DC two different level. So kena ada satu part yang kita kena aware. Okay, jadi first kita ambil mudah dulu lah. Jangan pening-pening kepala. Kita ambil yang mudah dulu. Bila mudah dulu, saya go through dulu diode Zener. Tu yang ada tiga condition kan, yang tadi saya dah cakap. Kita pergi mudah dulu. Sebab ini paling simple lah. Saya tak pergi filter dulu, sebab dah agak complicated sikit. Kita pergi mudah dulu. Kadang-kadang graph kita tu start slow sampai naik lah. Baru starting dah pening-pening ni, nanti orang kata dah malah lanjut kelas. Okay, dia simple ya. Cuma dalam saya punya slide, actually slide ni daripada lecture saya lepas, Cik Azmi. So saya ambil sebab ni pun first time saya ajar. So tak banyak part yang detail tentang diode Zener. Maknanya Zener ni ni hanya 1, 2, 3 je, 3 slide saja. Dan ni yang conclusion lah. So apa yang saya nak anda buat adalah kita akan go through kepada modul lebih detail lah. Modul lebih terperinci dia punya keadaan. Sebentar Okay, ni dari Zener. Okay, ni dari Zener. Dekat ujung kot dia punya expression. Sebentar saya mencari mana ni. Okay, ni. Okay, ni muka surat ke-19, Zener diode voltage regulator. Okay, ini kita punya equation ataupun circuit regulator. Ni kita punya Vin. Ingat ni kita punya ni. Maksud ni apa? Kalau saya lukis balik dalam saya punya blok ni, mana blok tadi? Okay, ni. Okay, ini saya punya Vin. Ni Vin 1, 2, 3. Ni Vin 3. Vin 3 Vin 3. Okay, ni load. So apa yang dia tunjuk dalam modul tu adalah macam ni, yang dia lukiskan. Okay, ni adalah nilai RL plus minus. Ni adalah nilai positif minus V, ni VD. Kalau VZ terbalik, VZ. Dan ni adalah RS. RS ya. So ni adalah Vin. So Vin ni actually datang dari mana Vin ni? Sebenarnya kalau ikutkan dalam kita punya graf ni, Vin ni datang dari mana sebenarnya Vin ni? Ni selepas filtered circuit. Selepas keluar dia ni, mana aku punya ni? Mana sini pen? Tak keluar balik. Hello, okey. Okey ni selepas filter ni, okay, maksudnya V out bagi filter. Ni V out bagi filter ni plus minus V out filter adalah equal to Vin. So maksudnya tu yang nak gambarkan lah.
Manakala ni adalah graf pula. Ni adalah circuit untuk voltage regulator. Okey, boleh nampak? Ni adalah voltage. Voltage tu lama panjang. Biasa yang kita guna regulator je senang. Bila saya sebut regulator, you faham lah. Ni yang regulator circuit kita. Dan ni adalah kita punya load RL. So untuk linear diode voltage regulator, tu kita punya orang kata pengenalan ataupun kita punya discussion untuk hari ni lah, untuk linear diode. Sebab saya kata tadi kita ada dua part. Yang pertama linear diode, yang second adalah kapasitan, filter kapasitan. Okey, kita pergi linear diode dulu. Okey, bila sebut linear diode ada 3 step. Macam nak kira, sebab dalam data ni kita ada IS. IS ni source source. Jangan pening lah. Source boleh tapi kalau kat sini VS ni panggil sekunder. Sekunder adalah lilitan kedua, voltage kedua lah, lilitan kedua. Ni premier utama, ni sekunder yang kedua. Ni RL. Dan ni adalah IZ. So kalau tengok formula ni, dekat node ni, so IS equal to sorang-sorang kaitan antara IS, IZ dan IL. IS equal to Abdul Rahman lagi, Abdul Rahman IZ plus IL. Okay, IZ plus IL. Okay, terima kasih. IZ plus IL itu simple lah. Ini Tolita ni bang. Tolita kan mana dapat simple ni. Okay, jadi IS equal to IZ plus IL. Okay, secara mudahnya nampak macam itu saja. Dan kalau cara yang kedua kita nampak based on Lita ni, kita boleh cakap VL equal to VZ. Betul. Kalau tengok sini lah, sebab dia selari kan, parallel. VL tu maksudnya VRL lah. Takut you all confused. VRL VZ. Okay, tapi kat sini ada 3 step. Macam mana kita nak kaji Lita ni. Ada 3 step. Okay, yang pertama kita cari nilai VL dulu. Sebab VL yang akan menentukan sama ada diode Zener ni in conducting or non-conducting. Maksudnya reverse bias atau forward bias. So kat situ boleh tengok dia punya modul. Simple ya. Kalau nak kira VL, kalau tengok daripada Lita ni, apa yang kita boleh nampak, nak kira VL, voltage drop. Kalau tengok daripada Lita ni buat kat sini senang. Okey, ni VL saya, ni VRL saya. Sama tu VRL. Okey, dengan menggunakan Lita pembagi voltan, macam ni nak dapat jawapan VRL ni? Apa rumus dia? Ada boleh tolong? Saya dah bagi. Ada 3 part. Okey, seorang. Sambil-sambil kita review lah tu Lita kan. Ni Lita bagi voltan ni. Ni paling basic ni. Tak payah hafal benda ni. You faham konsep, masuk ke kepala, terus tanam orang kata. Terus senang je. Sebab yang penting dalam matematik, model electrical engineering you tak boleh hafal. Kalau you hafal nanti you cepat lupa lah. Kita kalau menghafal ni burden to your memory lah. So better you faham. Bila you faham matematik, you boleh synchronize dengan you punya orang kata logik tak logik, bagaimana otak tu berfikir. Okay, VRL. Macam mana nak dapat rumus VRL? Sorang-sorang. Saya Nisak. Nisak bukan. Nisak tadi. Pakai nodal ke mesh? Okay. Ni pakai voltage divider je. Saya tak nak pakai nodal, tak nak pakai mesh.
Ada? Volt- Dari RL. Voltage divider, voltage divider. RL per RL. Okey, RL per RS campur RL. okey. Dari VIN. Okey, alhamdulillah. Tolong dia punya bahagi semua resistan ialah yang resistan RS sampai RL je. Darab apa yang masuk. Itu logiknya lah. Tak payah hafal pun benda ni. Sebab kita cari voltage drop ke RL. So confirm lah atas tu RL over RS. RS adalah RS plus RL adalah total resistance dan times apa yang kita nak. Kalau ni V, ni V lah. Kalau itu liter bagi buatan, tapi kalau liter bagi arus, dia terbalik. Tu saya rasa tak perlu saya drive kat sini. Sebab itu liter punya part lah. Okey, ni rumus dia. Kat sini ada 3 kondisi. Ada 2 kondisi yang boleh berlaku lah untuk VRL. Maksud dia apa? Kalau VRL greater than VZ dengan VRL less than VZ. So apa yang berlaku? So saya terus pergi pada nota lah. Senang untuk kita nampak. Okay, ini tu step 1 you kena kira dulu. Ni rumus dia. Ada dalam modul pun. Tak nak je tengok. Okay, kalau VL is greater than VZ, Zener diode is on. Tu maksudnya VL greater than VZ. VL greater than VZ. So diode is on. Nampak VL greater than VZ. So diode mana saya pergi ni? Ada buah masuk. Diode on. Kalau ni pula diode off. Sekejap, apa yang baru masuk tu? Google Meet ni dia kena buka pintu. Kalau tidak awak tak boleh masuk. Ada lagi 2 orang. Lagi 2 orang tak masuk lagi. Okey. Jadi apa maksud diode Zener diode on and Zener diode off? So boleh tengok pada you punya nota lah. Kalau on, masuk on tu maksud dia apa? Diode bertindak sebagai bateri. Dia ada bateri ya. Maksud dia circuit you all akan jadi on tu, maksud dia circuit kita ni akan jadi ni RS akan ada bateri iaitu VZ. Tu masuk on dan RL. So ni VZ. Kalau off lah, okay, ni RS saya, dia akan terbuka. Ni RS saya. Okay, tu dia punya part lah. Tu first step untuk tahulah the condition of VRL ataupun the condition of VZ tu macam mana. So ingat, paling penting dalam voltage regulator, kita punya aim ni apa? Kita punya aim ni, kita nak dapat ni DC ni, betul? Bila voltan DC, so maksud dia kita kena dapat fix value. So kalau tengok liter ni, actually sepatutnya kita nak diode on ke diode off. Sebab kalau diode off, kalau diode off, so you punya ni, you punya output VO ni akan equal to Vin tolak VR. Sedangkan Vin tu berubah-ubah. Sebab Vin kat sini Vin selepas filter, dan ini masih berubah-ubah. So maksud dia apa? Elakkanlah supaya VZ lebih besar daripada VRL. Kita nak VRL tu greater than VZ. Ingat VZ tak banyak pun, dia dah selalu VZ kecil. So biasanya load kita lebih besar daripada VZ supaya kita boleh on lah. Zul Nazmi baru masuk. Zul Nazmi, sihat Zul Nazmi?
Ustaz Azmi sihat? Sihat. Alhamdulillah. Kerja ke? Jadi dia. Berkerja ke tak? Tak. Tak, saya ingat bekerja ni. Ehsan sihat Ehsan? Ehsan Hisham? Sihat. Okey. Mana? Sir, saya sir. Apa tu? Baru masuk. Siapa tu? Okey. Azizul. Azizul. Okey. Kita tengok balik lah. Ada lagi yang masuk? Benar ni. Cek. Ni family baru orang mengaku ni. Aiman dengan Izzat Syami lah. Baru rongka Aiman dengan Izzat Syami. Ni Aiman mana ni? Aiman mana ni? Aiman Marwi. Okey. Mana tu? Siapa tu? Siapa? Nama yang bawah. Nama paling bawah siapa tu? Oh, anak tu. Aiman Azhar. Tak nampak. Okey. Okey. Boleh proceed Saya buat slow motion ni. But last class semalam untuk section 5 dengan 6 saya cover ni agak cepat. Dan bila masa sebab nak kejar BJT ni pasal tu. Tapi saya tak puas lah. So tak apalah, untuk anda BJT tu kita cuba masuk sikit pun tak apa untuk minggu ni. Yang penting you dapat faham capture ni. Itu paling penting. Okay, tu step pertama, kira VRL. So aim kita memang VRL greater than VZ. Dan biasa tu berlaku lah. Jarang lah load lebih kecil daripada VZ. Sebab VZ dia punya nilai tu kecil. You boleh tengok pada soalan lah. Tengok VZ. Okay, tu kalau on. Kalau off, ni saya dah mention kan. Dan ni rumus dia. Bila off confirm IZ kosong. So kalau tengok pada formula ni kita ada 4. Bila IZ kosong, so IS equal to IL lah. Kalau kondisi diode off. Okay. Jadi ni contoh. Sekejap lagi kita buat. Itu step pertama. Okay, step pertama ni kira. Step kedua, kita dah tahu nilai dia on atau off. Step 3 tak ada apa-apa. Step 3 kira je lah kot. Dia tak mention lah step 3 lah. Oh, mungkin ni 2 ni 3 kot. Step 3 mention. Okay. Tak ada. Okay. So bila dah dapat value VRL, kita dah tahu lah dia diode on atau diode off. So kat situ you boleh ni next pergi pada kita punya part lah. Maksud dia bila dah ada kedudukan macam tu, maksud dia you dah tahu kita punya nilai VRL. So memudahkan lah kita punya kajian. Sebab kalau ikut pada circuit ni, tak tengah fikir nak conteng kat mana ni. Okay, kalau tengok pada ni, so kalau diode lalu keadaan lah, diode on and diode off. Kalau diode on, you boleh nampak lah. Maksud dia ini kita punya circuit. Maksud dia ni RL kita. So ni kita punya voltage. Nampak macam bateri. Dan kita ada VRL punya output kita lah. So kalau on, tapi kalau off, ni VRS. So dia open circuit. So ni RL kita. So kat sini you boleh nampak lah. So IS equal to IL. Sebab IZ sama dengan kosong. Sebab macam longkang lah. Longkang kalau putus, air tu tak boleh mengalir. So dia akan cari laluan lain. Kalau longkang biasa, tak ada laluan lain, dia akan melimpah. Tapi kalau contoh ada 2 cabang ni, air tak lalu sini, so dia akan lalu tempat lain. So kat situ IS equal to IL. Okay. So
Ya boleh silakan. Kalau okey, DRL tu sama dengan DZ ke daya on ke daya off ke? Okey, kalau tengok pada kondisi ni, actually apa yang kita nampak, nilai ni kalau you tanya nilai ni, kalau ikut rumus yang kita nampak ni lah, kalau kita tengok rumus pada ni, dia parallel, betul? Dia parallel. Cuma dalam kondisi ni, nilai IRL tu dia boleh berubah dan dia boleh fix. Ada RL, load ni selalunya, contoh you beli power supply lah macam ni. Ni kita punya soket kan. Dalam ni ada power generator ni. Dalam ni ada transformer, ada rectifier, ada filter, ada regulator. Balik cuba ambil yang dah rosak, cuba kau buka satu-satu. Okey, sekarang isu dia, load kita kat sini tau, yang kat USB. Nampak ni, hilang tak ni. Betul kat USB. So RL tu dia tak, dan setiap load kita berbeza. Ada phone macam ni, ada phone apa lagi, ada kita boleh charge power bank kita. Apa lagi, load kita dia boleh pelbagai kan. Ni ke saya punya ni ke, nak charge kan, saya punya yang PC kat rumah ni tak boleh connect dengan benda ni. Tu masalah tu. Saya pun tak pakai tengok audio pun okey je. So nampak tak, RL tu dia apa ni, berubah-ubah. Boleh faham tak? Sebab load ingat load. Cuma dalam kita punya lita ni, dalam lita ni, RL ni kita lukis macam ni sebab nak memudahkan kita punya kajian lah, research kita. Nampak secara mudah, betul lah RL sama dengan VZ, betul. Tapi ingat load kita tu macam saya kata tadi lah, the real practice dia pelbagai. Sebab tu ada dua kondisi ni, 1 and 2. Dapat tangkap? Tadi siapa tanya tadi? Boleh Boleh saya. sebab tu kita buat step ni. Boleh faham sebab tu kita buat step ni. Bagus soalan tu, saya pun suka. Sebab tu kita buat step ni. Sebab secara mudah kalau nampak macam ni, betul lah VRL equal to VZ sebab dia parallel. Betul lah, theoretical betul. Tapi practical, load kita tu tak fix. Sebab tu ada dua kondisi ni. Okay, clear? InsyaAllah. Siapa lagi mau nak masuk tu? Siapa nak masuk tu? Wan Muhammad Arif. Arif, Muhammad Arif, boleh masuk. Wan Muhammad Arif, ada tak tu? Ada. Ada. Duduk mana Muhammad Arif? Di rumah? Di rumah saya. Rumah kat mana? Kat Terengganu. Oh, Ganu mana? Marang. Marang, bang. Oh, aku tanya lagi. Tak apa, nantilah kita borak. Okay, proceed dulu benda ni. So, boleh faham So bila kondisinya ada, so ada tiga, sebab tu ada dua benda ni lah berlaku. So, kalau dia on, bila dia on, so automatik betul lah VZ sama dengan VL ataupun VRL lah. Bila dia on, boleh? So bila dia on, barulah ini terjadi. Dia faham bila dia on, terjadi. Tapi kalau dia off, so V out ataupun VL kita ataupun VRL kita ni, you kena kira lah. Kalau tengok sini formulanya, kalau tengok benda ni, you nampak lah RL equal to RL plus RS divide by VIN. Ni VIN kita lah. Okay, kalau diode off, dia punya calculation macam ni. Kalau diode on, terus senang lah kan, sebab sama dengan ZZ. So balik pada modul. So boleh apa yang sebab dalam slide tak detail sangat, so dia boleh tengok lah. Ketika off, betul lah
kita buat voltage divider. Ketika dia on, you terus nampak VR tak perlu kira. Tapi apa yang perlu kira? IZ atau IR. Ni IZ. Sebab kalau off senang, IS equal to IL. Sebab dia tak, I ni tak mengalir kan. Tapi kalau dia on, so IR equal to IZ plus IL. So sebab tu you kena kira lah nilai IR dan IL. So tengok soalan. Okey, ni dalam slide ada tak? Ada kot, saya tak ingat. Dalam slide. Okey, ni dalam slide betul. Okey, ni contoh soalan. Ni kita bincang. Sebab kalau boleh setiap question apa soalan yang kita ada kita boleh bincang. Okey. Soalan ni apa? Kat sini dia dah so tanya ada berapa parameter tu? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 parameter. Yang diminta first dia suruh cari nilai VL. So berapa nilai VL? So first step macam tadi lah. First step you kena buat adalah cari nilai VL. Cari nilai VRL dulu. VL dengan VRL sama lah tu, iaitu RL divide by R plus RL times Vin. Kalau tengok sini, kita punya nilai adalah 1.2K divide by 1K 1K plus 1.2K times 16 volts. Okay. So kat sini dia boleh kira lah berapa jawapan. Kalau tengok sini 1.2 bagi 2.2 darab 18. Okay, dapat 8.73 volt. Okay, ni VL lah. VL. Okay, tengok balik kita punya ni. So dah dapat nilai VRL. Cuma isunya kita nak tengok kondisi litar ni. Okay, VZ berapa VZ? VZ 10 volt. Dan VRL 8.73 volt. Okay, kalau ikut kondisi ni, linear diode. On ke off? Soalannya. Okay, untuk litar ni, diode on ke dia off? Off. Okay, tepat sekali. Kenapa off? Sebab VZ lebih besar daripada VRL. Yes, sebab VZ lebih besar. So automatic you boleh imagine the circuit actually reacts as macam ni lah. Better you ulang lah. Kalau bagi pelajar yang orang kata macam saya ni, memang orang apa ni, image, maksud dia imaginasi, ataupun ada orang je jenis audio. So saya memang mix lah dia dua. So better je lukis lah. So ni kita punya litar, new litar. So ni kita punya RL, R, dan ni kita punya RL. So ni circuit dia. So automatic you tahu bahawa IZ sama dengan apa? IZ sama dengan kosong. So automatic ni kosong M. PZ power power equal to IV. Takkan nak kira bang, I lah kosong, confirm lah. Ni pun kosong watt. So automatic tahu. So VL dah. So sekarang nak cari nilai VR pula. VR. So VR. So sekarang VR. So VR juga ada dua keadaan lah.
Sama ada you nak buat macam ni, V in tolak VL, ataupun you boleh juga buat paling mudah macam tu lah. V in tolak VL. Ni not V in, ni not VL. Sebab ingat VZ tu tak function, so kita dia IZ kosong, so RL kita akan ambil nilai VR, VL. So ni VRL. So VRL dah dapat 8.73. So VR sama dengan 16 tolak 8.73. So 16 tolak dapatlah 7.27. 7.27 volt. Okay, so dalam modul ada dia punya jawapan. Ni 8.73 dengan 7.27. Betul lah. Yang soalan A ni, soalan A. Soalan A ni pada modul. So ni jawapan dia untuk saya makan you all. Dan IZ dengan PZ kosong. Betul lah. Okey, B pula. Repeat part A with RL. Dia suruh tukar nilai RL. Dia suruh tukar nilai RL kepada tak ingat. 3K. So 3K. So cuba buat balik. Dia suruh tukar 3K. Contoh soalan dia minta tak boleh padam sebab tu discard. Okey, so kalau nilai RL 3K, so you kena buat BL kira balik. You punya second part sini berubah. So 3K divide by 1K plus 3K times 16. So 3 bahagi 4 darab 16. So 12 volt. So dalam kondisi ni VZ less than VL. Ya. So dalam kondisi ni VL sangat VZ. So dia akan on. Untuk ni soalan A, ni soalan B. So B jadi on. So circuit kita, the new circuit dah berubah jadi macam ni lah. So ini kita punya VZ. So bila automatic VZ macam ni, actually kita punya output VO ni RL. So VO bila keadaan on, VO equal to VRL equal to VZ equal to 10 volt. Okay, nampak? Okay, itu 10 volt. Itu dia punya part yang kena aware lah. Sebab ni lepas tu VR pula. Okay, IZ dia so cari IZ dengan PZ. So kalau tengok pada formula ni, you boleh cari nilai ni dulu, IL dulu. IL pula. Silap. Okay, nilai IL. So nilai IL actually sama juga dengan, okay, ni jadi VZ sebab VRL sama dengan VZ. So ni VZ divide by RL. So VZ 10, RL berapa tadi yang the new 3K. So dapatlah jawapan 10 bagi 3, 3.33 milliamp. Ni 3 milliamp milliamp. 3 milliamp. So dan
The next, cari VR. Dia cari VR, samalah konsep dia. V in tolak, kalau tadi tolak VL, ni pun tolak VL lah. Tapi sekarang VL equal to VRL equal to VZ. So tolak VZ. So 16 tolak 10 dapat 6 volt. Okay. So sekarang IL dah dapat, VR dah dapat, VL dah dapat tadi. So sekarang nak cari IZ. So IZ sama juga dengan IR minus IL. Betul sebab kita dah complete. So IR equal to IZ plus IL. So kita rearrange balik. So dapat susun balik. So IR sama dengan mana IR? IR belum lagi. Kita dah ada VR. So 6 volt. VR bahagi R tolak IL tadi 3.3. Sama lah VZ tolak RL. So tengok di sini, VR berapa? 6 bahagi 1K mana 6 lah jawapan ni. Cuma 6 mA minus VZ 10 minus RL berapa? 3K tadi kan. 3.3K je lah. 3.33 mA. So dapatlah jawapan berapa ni? 6 tolak 3.333 2.67. Dapatlah jawapan 2.67 mA. So ni jawapan kita yang yang kedua. So PZ dia dah darab je lah. IZ darab VZ. Jangan lupa pula. So jawapan kita 10 volt untuk nilai VL. Betul lah sebab sama dengan VZ. The second part 6 volt untuk VR. Betul, dah kira tadi 6 volt. Kita kira tadi. Mana ni? Ni 6 volt VR. Sebab VL sama dengan VZ. So betul. So 10 volt. The next adalah nilai IZ 2.67. Dapat tadi 2.67. Betul, mA. And the last kita darab lah. 2.67 mA darab 10. Darab 10 26.7 lah. So betul 26.7 milliwatt. Sorry. Okay, boleh. Untuk example 6 untuk dari sini detail ni. Okay, saya rasa cukup kot untuk dari sini. Sebab saya nak go through pada apa ni, kapasitor pula. Ni pun dah banyak. Ni soalan dia lah, bombastic sikit. Okey, untuk kapasitor filter okey, ini kapasitor filter. Kita dah selesai regulator tadi yang kita dah bincang rectifier pun dah selesai. 2 minggu dah kita cover. Hari ni nak selesai filter pula. Okey, filter dari sini linear partition in the bottom portion produce constant DC. So matlamatnya daripada selepas rectifier dia keluar macam ni. So tugas filter adalah dia nak jadi macam ni. Maksud dia asal dia macam ni. Tu asalnya. Okay. Jadi macam mana dia nak buat, apa kaedah yang boleh pakai. So ini kalau nampak ni adalah rectifier half wave, dan ini adalah filter.
So bila sebut filter, confirm ada kapasitor. So itulah guna kapasitor. So sebab tu dinamakan kapasitor filter. So actually just add on just one parameter ataupun just one component, which is a capacitor. So the function of the circuit change, berubah. Kita boleh nampak lah. So macam mana dia buat? Okey, kapasitor senang je. Kapasitor, okey, ketika dia meningkat dengan dia punya polarity sama, ketika meningkat, Vin akan charge. So ketika keadaan ini, kapasitor akan charging, akan charge lah. Dia charge sampailah maksimum. Ingat ini T ni dalam selalunya, kalau sine wave ni dalam millisecond. Millisecond bukan second. Millisecond tu sangat laju lah. So dia akan charge penuh. Mudah kata the final output adalah dia akan dapat Vin. So actually apa yang dia target adalah VC equal to Vin. Ini untuk first model first model diode. Kalau second model diode, tu yang boleh nampak V peak Vin peak minus VD. Tu second model. Ni first model, ni second model. Ni Vin ni maksud dia V peak in lah. In peak. Tu lukisan sajalah. Okey, ketika dia menurun, dia dah start menurun, Vin dah start menurun. Still yang ni masih positif, tak ada isu lah. Cuma bila dia start menurun, ingat ini dah decrease, sedangkan nilai VC ni sama dengan, ini untuk first model sedangkan VC sama dengan Vin. So Vin Vin peak. So bila ni decrease, fungsi kapasitor ni berubah daripada charging ke discharge. Dia pula yang supply. Tadi dia terima current, ni current, yang ni dia pula supply current. Dia faham? So tu bagus ni lah. So ketika dalam kondisi ni dia akan, so ingat waktu ketika dia turun ni dia akan charge. So untuk negative cycle takkan ada apa-apa lah, sebab kat sini ada diode. Dia diode, dia takkan berfungsi lah. So graf dia lepas expiry dia kerja macam ni lah. Macam tu. So tinggal positif saja, positive cycle saja. So selepas filter start nak turun tu, dia akan charge. Sebab tu dia punya graf tak terus jatuh. Dia tak terus jatuh. So nilai tu dia slightly still orang kata decrease, but tak drop, orang kata major. Macam ni dia jatuh terus kan. Tu fungsi kapasitor lah. Sebab tu kita tambah kapasitor. Sebab tu ada charge dengan recharge, discharge. Okay. So kat situlah ni dia punya keseluruhan lah. So bila the next cycle dia akan charge balik. Maksud dia apa? Ni dia ketika ini dia charging, ketika ini dia discharge. Ini tak adalah, sebab dia dah filter dah potong. Dia naik balik, dia charge balik. Dia turun, dia akan discharge. So bila dia patah balik, ketika dia nak start naik balik, dia akan charge balik sampai full VC. Lepas tu the next cycle dia akan discharge. So dia akan repeat. Sebab tu the final output selepas filter sebelum regulator, dia kerja macam ni lah. Sini kata nak dulu. Okay. So kat situ yang you kena aware lah. Dan ni dia panggil voltage ripple. Dia faham voltage ripple. So maksud dia kalau untuk half wave, degree dia sama. Dia punya apa panggil, kecurunan dia tu sama. Cuma masa dia lebih, kalau untuk half wave lebih singkat lah, sebab dia dah potong. Nampak? Ni bergantung pada value bergantung pada value kapasitor. So ada nilai kapasitor tu berguna lah. Okay, ni yang sistem formula yang you kena aware. Dan
InsyaAllah lah kita cuba buat satu example supaya you all boleh nampak bagaimana formula-formula ni diguna pakai. Nanti saya cuba upload the latest slide yang terbaru lah. Sebab saya rasa dalam yang saya share dekat outer tu ni set 2 bukan set 3. So ada kesilapan sikit. Tu yang saya share satu benda info kat anda pagi tadi, sebab dia relate dengan benda ni lah. Okay, bila selepas filter you akan ada part yang you kena aware lah. Yang you kena aware. Sebab ingat tengok pada sini balik ni. Okay, sebelum filter dia masih changing, berubah-ubah, dia tak fix. Dan selepas pun dia masih tak fix. Dia macam ni lah. Maksudnya nilai tak fix, nilai berubah. Regulator lah baru dia start fix. Okay, so kat situ yang you kena aware. Nilai, ada beberapa nilai yang kita kena aware lah. Yang pertama adalah nilai ripple voltage peak to peak ni, nilai VRPP, peak to peak. Okay, dia faham nilai VR peak to peak. Dan ni rumus dia. Okay, IDC adalah DC load current. Kalau tengok pada sini, DC load current kita adalah kat litar sini lah, kat load sini. Maksudnya dia adalah litar selepas. Nampak litar selepas, bukan sebelum, selepas. Mudah kata, dalam litar ni kita tak ada diagonal, terus RL. So mudah kata RL tu dia mesti ripple, dia tak fix, sebab tak ada regulator kat sini. So nilai dia akan berubah lah. Dia akan berubah. Sekejap ambil nafas. Okey, jadi tu yang pertama. Dan nilai ni diguna pakai dalam ni, VDC. Okey, actually ni VDC ni apa? Yang saya kata ni lah, macam saya katakan tadi, ini berubah-ubah, selepas tu pun berubah-ubah. Nilai ni nampak berubah-ubah. So apa nilai VDC tu? Apa tu nilai VDC? Sedangkan input bagi filter dia tak, dia changing, dia still changing. Maksud dia naik 101 sampai 200. Kalau 12 volt, 12, dia akan drop balik. So dia tak fix. So nilai VDC tu nilai apa? So kat sini lah yang saya perkenalkan benda ni, yang kita repeat balik. So saya rasa untuk peak, V peak dengan V to peak tak ada isu kot. Betul lah? Dia boleh faham kan? Peak yang paling ujung. Kalau peak hanya one, kata just one pillar saja. Tapi kalau peak to peak, both, dua-dua, puncak ke puncak, dia tambah. Itu sajalah. Cuma kat sini ada dua value yang mungkin you all kena nampak, faham. Itu VRMS dengan V average. VRMS dengan V average. So untuk orang kata nak memudah perkiraan, so kalau nak pakai VAC, so agak sukar lah, sebab nilai berubah. Macam ni nak kira, payah. So kat sini VDC bagi ripple, ni ripple adalah equal to nilai V average. Faham V average. Manakala RMS adalah effective value. So selalunya keluar kat 240 volt tu adalah effective value. Effective value, rumus dia yang saya share pagi tadi kat anda tu. Tengok graf apa, atau tengok dia punya shape of the input,
Kalau sine wave dah ada rumusnya. Kalau ada rectangular, dah ada rumusnya. Triangular ada. So dia akan kaitkan VRMS dengan peak to peak. Maksud dia actually 240 volt dekat Malaysia ni, peak to peak tu bukan 240 volt So maksud dia apa? Kalau rumus dia, kalau sine wave kalau sine wave, V peak equal to surge 2 times VMS. So maksud dia apa? V peak to peak, surge 2 darab 240 adalah 339 volt. Maksud dia kat Malaysia ni AC tu puncak ni adalah 339 volt. VRF adalah efektif value yang kita ambil kira. Manakala average adalah kita boleh equalkan VGC. So kat sini yang kita akan guna pakai lah. Ni adalah nilai average selepas VGC. Tapi tak apa, kita tak nampak ada contoh. Dan kat sini sebelum saya terlupa, ni formula pertama hafal, formula kedua hafal. Ini samanya VIR. Ini adalah rumus yang saya share pagi tadi lah. Tu yang you boleh tengok. Actually rumus ni kena tengok shape wave. Maksud dia punya bentuk wave tu macam mana. Kalau sine jadi lain, triangular jadi lain, rectangular jadi lain. So kita tengok lah. Kalau tu yang saya share tu bagus lah. Dia dah ringkaskan. Tak ada kepala nak cari. So rumus ni jangan terus pakai lah. Dia tu kena tengok sine wave ke rectangular ke, tu kena issue sikit. Cuma untuk rumus first ni yang you kena aware kat sini saja. Kalau full wave you darab 2 dengan V in, tu saja. Kalau half wave, you just F in C saja. Tak ada issue lah. Kat situ kita akan guna kat sini lah. Dan ni adalah V peak. VDC adalah average. Ni yang terdapat pada atas. V peak rectangular adalah ni, nilai peak selepas ni rectifier selepas rectify tu yang you kena aware. Selepas rectify, so peak rectify, dia faham ingat daripada soket VMRS, daripada soket. So you kena tukar dulu kepada nilai peak atau V peak to peak. Betul dah rumus dia. So lepas tu you kena tukar kepada nilai apa lagi? Jadi tak ingat tadi. Peak to peak. Lepas tu VRS. Okay, ni nilai VRS yang ada dalam soalan ataupun yang biasa 240 volt. Tu nilai VRS lah. So cari. Lepas tu rectify. So rectify selalunya you kena tolak diode ataupun peak tolak ini selepas rectify 2 diode. Bila tolak satu diode? Ketika half wave. Bila dia tolak 2 diode? Ketika full wave. Saya salah, bridge ke, saya tap ke? Tu yang you kena aware lah. Boleh? Rakan-rakan, sebab tu saya kata untuk kapasitor ni agak complicated sikit dia punya formula. Sebab tu saya bantu anda lah. Start daripada RS, you kena tukar ke VP to peak. Lepas tu you kena tolak pula diode, barulah dapat nilai rectangular ni adalah nilai ni peak. Ni nilai rectifier peak lah. Peak. Kalau tolak kalau ni P lah, peak. Kalau biasanya peak lah. Peak lah. Okay, nak senang faham, tengok contoh kot lagi better lah. So sebab tu saya kata data nampak contoh, nampak lagi mudah lah. Okay, boleh kita start dengan contoh ni. Ada apa soalan? Tak ada sir. Tengah melayan ke tu. Okey.
Based on soalan ni, dia suruh cari nilai PRP dengan nilai average. Sebab dia sebut average value of V0. Dia dah sebut average value of V0, automatic you tahulah dia cari VDC. Sebab saya cakap tadi kan, saya cakap tadi actually VDC equal to V average of V0. Ni V0 DC Dia tu pegang lah. Okey, tengok rumus tengok rumus. Rumus tadi dah cakap untuk VR peak to peak you kena ada IDC divide by FOC. Dan ini nilai ini adalah lita bridge full wave. So automatic kita tahu formula ni kita adalah macam ni, 2F in C. Okay, sekarang F in dah dapat. Ni nilai frekuensi F in 50. C dia dah cakap 1000 microfarad. So IDC dia tak tahu apa. Betul? Sorry, dia dah cakap belum? Dah kat sini soalan dia. Dia dah cakap dah. So senang lah soalan ni. Biasa first question memang senang lah. So masuk je lah dalam soalan. Apa masalah? Cuma dia dah bagi 0.1 2 darab Fin 50 darab 1000 mikro. Mikro yang tinggal pula bang. Alah jawapan. Okay, so dapatlah jawapan 1 volt. Okay, selesai untuk VRP. Kedua adalah nilai dia punya VDC, V0 DC. So tadi tengok formula, kita punya VDC adalah V0 DC sama dengan V peak. Apa tu? V peak rectangular, V peak rectify. Bukan rectangular, rectify. Ni rectify, selepas rectify minus VR peak to peak divide by 2. Okay. So isunya ni dah dapat. Kita tak tahu ni nilai ni, iaitu nilai peak rectangular. Okay, macam saya kata tadi, nilai ni adalah nilai RMS. Tu yang you kena aware lah. Sebab tu saya buat macam ni tadi. Ni lah. Ni step pertama, ini step kedua, ni step ketiga. Baru dah dapat nilai ni. Nampak baru dapat nilai ni. Okay, first cari nilai V2 kat sini. Ni V2 Okay, V2 Bismillahirrahmanirrahim. V2 sama dengan, okay, tengok rasio 20 nisbah 1. Ni 240. So 240 VMS divide by 20. So dapatlah nilai 12 volt. Ini nilai RMS. Okay, first kena buat apa? Macam saya kata tadi, tukar kepada nilai V peak. So V peak tukar lah. So V2 V2 tadi nilai VRS, ni nilai peak, equal to, okay, ni adalah sine wave Kalau dia tak cakap tu, kita ambil sine wave. So set 2 untuk sine wave untuk sine wave set 2. Kalau triangular set 3. So maksud dia punca kuasa 2 atau punca kuasa 3, tengok pada ni lah. Sekarang graf kat sini, sorry, V2 ni kat sini. Kat sini adalah sebelum, maksud dia still sine wave lah, still sine wave. Sebab tu set 2 times kepada nilai VRMS kita, VRMS. Ni formula. Ni boleh rujuk yang nota saya bagi tadi, gambar tu. So set 2 divide pula times VRMS 12 tadi. Dapatlah peak kita adalah 16.97 volt. Okay, tu baru dapat satu part lah. Ni baru peak selepas kat sini, belum kat sini lagi. Sebab apa belum kat sini? Ni baru not kat sini, belum kat sini ni, belum kat sini ni. Sebab kat sini ada diode. Sebab tu saya kata
second. Ini dah selesai. Yang pertama buat ni. Yang kedua, ni yang pertama. Yang pertama, kedua dah buat. Kedua, ketiga kita buat lagi. Iaitu kita tengok tolak lah. Kita tolak. So kita tengok sini. Nilai cakap apa lah, rectify lah. Sebab diode ni rectify lah. So VR rectify puncak puncak equal to V in kita V2 puncak minus VD. So lepas rectify ni rectify, ini V in, ini diode. So cukupkan 16.97. Untuk bridge diode ada 2, so darab 2, so dapatlah 1.4. So jawapannya adalah 15.57 volt. Okay, faham? Nah, tu saya highlight benda ni lah. You nampak step ni tak? Boleh nampak step ni 1, 2. Step ni dia kena buat. Okay, dah dapat nilai 15.57. Barulah nilai ni dimasukkan dekat sini. Rectify, peak ataupun sama ni, benda sama. So masuklah, dapatlah jawapan VO DC equal to 15.57 minus tadi berapa? 1 volt. 1 volt bagi 2 berapa? 0.5. So dapatlah jawapan 15.07 volt. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan nak tanya? Soalannya okey lagi ni. Soalan kedua lagi best. Soalan kedua cantik. Soalan kedua dia combine semua, one full set. Rectify, filter, regulator, load. Tu yang best tu. Okay, soalan ni okey tak? Ada apa nak tanya? Kita dah putus ni. Putus lain ke? Siapa putus lain? Ada, okey. Ada apa nak tanya? Ingat step untuk dapatkan rectifier peak tu ada 2 step yang you kena ingat lah. Ni. Nak dapat nilai ni ada 2 step. Yang pertama VMS tukar kepada V peak, and last V peak tukar kepada V peak rectify. Buat dapat nilai ni. Okey, ingat awas kalau dia dah bagi peak to peak, you tak payah kira lah VMS. Kalau soalan dah bagi V peak to peak, you tak perlu kira. Benda ni tak perlu kira lah. You tak perlu darab macam ni. Tak perlu. Kalau soalan dah beri peak, kalau soalan dah beri, dia dah beri soalan, tengok soalan lah. Jangan terus darab lah. Soalan dah mention tu adalah ni, itu adalah peak to peak atau peak. So you pick up lah nombor tu, darab je lah. Tak payah nak guna. Sorry, bukan darab, tolak je lah. Tolak VD. Okay, boleh. Ni soalan kedua. Ni paling best. Last. Ni paling best lah. Yang semalam saya tak sempat. Saya minta dia orang cuba buat sendiri. Tapi saya rasa better saya share lah, supaya orang boleh nampak the equation, the overall equation yang kita boleh discuss. Boleh last. Boleh. Okey, dia bagi nilai AL, dia bagi VZ dan dia bagi IZ. So kat situ ada part yang you kena aware. Okey, tengok pada sini balik lah. Okey, dia dah bagi nilai VZ. So bila dia bagi nilai VZ, senang. Okey, dia suruh cari nilai mana ni? Vout, VR. Ni adalah bila dia mention ripple voltage tu, tengok balik definition. Ripple voltage adalah peak to peak. Ingat bila sebut ripple voltage, dia peak to peak. So ni ripple voltage adalah ni Vout,
Ini adalah VR peak to peak. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga RS. Dia suruh tanya benda tu. Dia suruh buat benda tu. Okay. So, dan paling penting dia cakap silicon diode lah 0.7. Okay, first step kita start berbelakang. Sebab dia dah bagi nilai VZ, iaitu sini 5 volt, dan dia dah beri nilai IZ, iaitu 20 mili. Okay, bila dah beri nilai IZ, automatic you all tahulah diode, jenis diode ni on ke off. Hello? On, tepat sekali. Dia beri nilai IZ, automatic yang kepala dia on. Saya pening kepala. Settle lah. Tu yang you kena aware. Dan bila on, nilai output apa? Bila on? Bila on, berapa nilai output? 5 volt. Ya, tepat sekali. So, soalan pertama dah selesai. Betul? Hopefully you all faham lah. Simple lah. Dia bagi nilai IZ, for sure, confirm dia on. Soalan ni tengok trik soalan dia pelbagai lah. Tengok trik soalan. Sebab itulah actually kami sebenarnya baru dapat arahan lah. Bertukar lagi RPP. Saya upload RPP terbaru di mana sepatutnya final 20%, ikutkan COVID punya pandemic punya isu, kita buat sebab online. So kita follow saya lepas. Saya buat 20% lah. Cuma ni arahan terbaru daripada CAT. CAT ni pusat yang selaraskan kita punya quality of the PNP ni. So untuk penyelarasan semua test kita come back to the normal markah. Maksudnya test all 40 markah balik. So saya dah upload the new RPP. Saya boleh tengok version 3. Saya pun minta maaf lah, saya dah pening lah ijaz markah So final 40, test jadi 20 balik, dan lab report hanya 5% saja. Yang lain tu saya tak ubah banyak. Saya boleh tengok sebab tu bila test 40 tu jawab, maksud dia apa, soalan tu dah kena pelbagai balik banyak balik Kalau 20% tu simple nak buat soalan. So tengok soalan. Sebab tu kata tengok soalan. Kalau final macam ni, dia dah beri IZ dan kepala okey, ni confirm dia aktif ataupun dia conducting. Bila conducting dia tak payah pening kepala lah. Maksudnya bila conducting, IS equal to IZ plus IL. Sebab soal ni dah dapat. Okay, sekarang nak cari VR peak to peak, di mana RP peak formula dia adalah IDC divide by FOC. So kita tengok balik, ini adalah full wave bridge. So IDC equal to 2F in C. C telah diberi, F telah diberi, F in. Cuma nak cari nilai IDC. Betul? Betul tu yang you kena aware lah. Okay, sekarang sebab ni combine bila combine you punya IDC ni, IDC kalau pada circuit tadi adalah selepas mana ni, IDC adalah selepas filter. Ni selepas ni IC. Ni adalah IDC awak. Dia keluar je IDC. Boleh faham? So kalau tengok pada letak ni, sebab ni combine dia keluar je, ni lah IDC awak. Boleh faham? So dalam letak ni IDC equal to IS. Okay, IDC equal to IS. So sekarang IZ dah dapat. IL simple je. IL sama dengan VZ bahagi RL lah. So VZ sama dengan 5, RL sama dengan 100. Berapa dapat? Dapatlah 50 mili.
50 mA. Okey, dapat IL. So dah dapat, boleh dapat IDC tak? Tak boleh lah. Senang lah. Iaitu IS ataupun IDC equal to IS equal to IZ plus IL. Saya tulis satu-satu supaya you nampak saya berjalan kerja. Kalau ikut saya ni, saya nak nak laju ni. 12.5 ni. Tak masuk chapter 3 lagi. Okey, 20 mili campur 50 mili. So dapatlah jawapan 70 mAh. So masuk dalam formula. Dah masuk dalam formula all lah. So masuk dalam formula boleh kira-kira di mana ni 70 mili. mili divide 250 times, sorry lah, tak muat, 3300 mikro. Kira-kira dapat jawapan, tolong kira kan, kalau boleh tolong kira 0.212 volt. Okey, itu adalah nilai VR peak to peak. Okey, dah dapat dah. Yang kedua, settle. Yang ketiga adalah RS. Berapa nilai RS? Itu yang kita nak tengok balik. Berapa nilai RS? So kalau tengok sini ya, RS equal to VS equal to IS. So IS dah dapat, but S equal to IDC tadi kan. Ni 70 mAh. Tapi berapa nilai VS? Itu sini nak isunya lah. So VS sama dengan V0 ODC minus VZ. Okay, minus VZ. Okay, boleh. Hopefully faham lah. Ini just note antara RS tu saja. Note antara RS. So kalau tengok sini, kita punya apa ni, formula ni. Okay, VZ dah dapat. VZ kita tahu 5. Cuma kita tak tahu nilai V0 DC ni berapa. Betul? Kita tak tahu. So V0 ODC ni actually adalah, ni adalah nilai, dia sebut DC tu. Ni maksud DC tu, maksud dia average lah. Average adalah nilai yang tadi kita buat tadi. DC average tu. Ingat average kita tadi apa? V rectify peak minus VR peak to peak divide by 2. Ni rumus tadi ni. Ni rumus ni. Rumus ni bang. Rumus ni. So kena cari lah berapa nilai dia. Tu kat situ dah panjang berjela lagi lah. Panjang berjela lagi. Tak pening-pening, jangan pening. Sebab nilai ni dah dapat. Cuma nilai ni kita tak tahu. Betul? So nilai tu kita tak tahu. So kena cari lah. So nak cari macam mana? Kita punya nilai RDC ataupun VO peak. VO peak to peak lah. So step sama macam tadi lah. Okay, ni VRS kepada V peak. Lepas tu barulah pergi kepada rectify peak to peak. Senang V peak to peak lah. Peak to peak. Yang step tadi yang step tadi. Ni step tadi ni. Ni saya dah highlight ni. So 240. So nilai ni So sebab ni dia berangkai sikit lah. Nilai ni dapat daripada nilai ni. Ni dah dapat, cuma tak dapat. So nilai ni yang you kena buat step by step ni. So tadi 240. Ni adalah volt RS. You kena tukar kat sini, iaitu kita punya sekunder VS.
So kalau sini 21 nisbah 1. So 12 volt VMS. 12 volt VMS. So dah dapat nilai. Lepas tu baru dapat nilai ni. Ni step pertama. Kedua, nilai peak to peak. So ini kita guna sine wave. So kita ambil ni lah sine wave 12 VMS darab set tu dapat nilai peak to peak. Ni sebelum rectify. So rectify. So kau tengok tadi 15 apa ni. So 240. Sebab kaedah ni sama macam tadi. Kalau you buat kira-kira tadi, sama je macam tadi. So bila peak to peak, kalau ikutkan kita darab. So dapatlah jawapan kalau 12 dapat 16.97 volt. Okay, ni adalah peak to peak. Sorry, ni peak. Ni peak Sebab rumus ni peak. Yang saya share you boleh tengok, ni peak. Bukan peak to peak. Okay, dah dapat nilai peak to peak. Lepas tu the last adalah rectify peak to peak. So dia kena tolak pada kepada berapa? 2 dayat, betul. 2 VD lah, sebab ni adalah full bridge. So dapatlah jawapan 15.57. So 15.57 ni yang kita dapat. Ni VR peak. Sorry lah, conteng. So dapatlah jawapan 15.57 tolak. Jadi berapa dapat? DRTP. Okay, tak tulis lah. Tu 0.12. 0.12. Ni aku ujung ni, tak pasal. Bagi 2. So you buat dapatlah jawapan 15.46 volt. Okay, baru dapat 5.6 volt. Barulah dapat nilai ni. So 15.46 tolaklah VZ berapa? VZ 5. So dapatlah 10.46. Okay, dapatlah VS lah. Baru dapat 10.46. 10.46 volt. So baru masuk dalam ni 10.46 bahagi 70 mili. Dapatlah jawapan 149 ohm. So agak tricky sikit soalan ni. Section semalam saya tak bincang pun. So section ni saya terpaksa bincang supaya you nampak secara keseluruhan lah. Yang penting step ni saya tekan kat ni. Ni tolonglah. Hopefully you clear from BMS. Macam mana nak ditukarkan kepada voltage rectify peak saja. Peak to peak nanti dulu. Peak saja. Sebab peak to peak dah 2 je, senang. Tu je beza dia. Sebab apa? Rumus ni yang you nak kena guna kat sini. Dia faham? Okay, tu saja kot. Saya dah blur ni ni pun dah banyak sangat. Dan lepas semalam saya masuk voltage blur dengan saya masuk chapter 3 sikit. Hopefully untuk chapter 3 you all tengok video tu simple gila penerangan dan saya suka lah. Sebab ada kata dia punya kartun, macam mana dia buat covalent bonding, macam mana hole, macam mana BJT tu bertindak. Dan paling penting untuk BJT you kena ingat satu benda je lah. Untuk saya masuk sikit BJT sikit je. Untuk BJT simple lah. Untuk BJT yang you kena ingat adalah rumus dia IE sama dengan IB plus IC. Okay, itu yang kena ingat lah. Sebab ni pun dah lama ni, 1 jam 40 minit dah ni kita punya siaran. So fully saya rasa saya tak nak ambil masa lama. Double saya ulas sikit kot, belum baru saya ni. Dan saya akan minta section 5 untuk go through detail lah untuk recording kita ni, supaya dua-dua dapat manfaat. You all pun boleh tengok semalam punya kelas bila saya dah upload kat YouTube, supaya boleh compare lah. Sebab yang semalam kita sempat masuk BJT, saya go through laju sikit lah, dan saya tak bincang pun benda ni. Tu orang kata tambahan lah. Untuk section ni you ada sikit pandangan yang lebih detail. So apa-apa faham tak faham dia tanya.
Dan sebenarnya apa yang kita discuss ni adalah soalan dalam modul dalam modul. Dalam modul. Ni modul. So dalam modul dia dah bagi jawapan 45 volt untuk VR betul, 0.1 volt betul untuk VR peak dan 149 ohm atau RS betul lah. Itu yang kita dapat. So hopefully orang kata tolong faham sebab untuk final macam ni lebih kurang. Lebih kurang lah. Tak banyak sikit. Okay, boleh? Tu saja kot. Ada apa-apa soalan? Sir, saya bermaksud Sir Aiman Marfi. Tadi dah belum? Dia dah mati dah. Ada persoalan? Ni saya dah save untuk version yang kelima ni. So saya nak kelima Contoh-contohnya saya padam. Okey, ada soalan? Ihsan ada soalan, Ihsan? Tak ada sir. Tak ada. Faham, Ihsan? InsyaAllah. InsyaAllah. Step by step. Saya cuba tunjuk step by step. Syafiq Aiman. Syafiq Aiman, okey Syafiq Aiman. Oh, Okey sir. ramai adik-beradik nampak. Okay, yang lain ada soalan. So hopefully recording ni nanti you boleh repeat balik lah untuk kita punya review. So memang tak sempat masuk BJT tapi tak apa. Kurang-kurang you tahu IE equal to IC plus IB. Cukup lah tu untuk BJT. Okay, itu saja. Terima kasih atas masa. Kita jumpa di next week. Hopefully untuk lab boleh siapkan lah untuk dalam masa sebulan ni. Yelah sebulan tu bagi kan 4 minggu kan. Okay, hopefully itu saja di pihak saya. Terima kasih atas 41 orang cantik tu. Orang kata pengekalan you all berada dalam kelas online. Walaupun kita tak bersemuka dan saya tak minta you all switch on lebih kamera, tapi you kena ready standby. Sebab diformkan final kena buat live lah. Kena betul-betul on camera nak tengok you all. Saya kena tengok betul tak betul you all buat. Saya kena check. Dan macam jaga periksa betul. Prepare lah benda tu. Kemungkinan tu ada. Okay, itu saja di pihak saya. Mohon maaf. Apa-apa tak faham boleh tanya. Dan kita tanggung dengan kafaratul majlis wa ta'as.